yang tak diiktiraf dalam syarikat saya, tetapi nasihat-nasihat dia lah yang saya gunakan, yang menyebabkan syarikat Al-Ihsan saya pada hari ini maju ke depan. Alhamdulillah, saya kenapa saya begitu rapat? Sebab ilmu-ilmu yang saya amalkan saya dapat daripada Ustaz Ahmad Tunggal. Jadi sebab tu saya mewajibkan diri saya minimum sebulan sekali mesti hadir ke rumah dia untuk minta dia tambahan ilmu. Dan Ustaz ni boleh teropong juga dia. Bila saya datang, dia tahu apa saya nak. Nanti dia akan buka topik-topik yang kena dengan hati dan jiwa saya. Inilah kelebihan Ustaz Ahmad Tunggal, ayah saya dan penasihat saya. Jadi dulu masa saya mula-mula berniaga, Ustaz datang pejabat saya dekat Johor masa tu. Dia tengok pejabat saya, dia kata, "Li, saya ingat pejabat awak ni patut buat semayang jemaah." Jadi selepas dia balik, saya terus arahkan pekerja saya dan HR saya untuk memudahkan solat, ada azan, semua pekerja diwajibkan turun semayang jemaah. Mula-mula tempatnya kecil je, nak semayang buka kapet, tutup kapet. Bila syarikat besar, maka kita ada 2 unit kedai tu memang khas untuk surau, lebih besar daripada ni. Lelaki dan wanita punya pekerja. Jadi kat ofis saya masa ada 200 pekerja, setiap kali azan semua solat berjemaah. Jadi selepas solat berjemaah tu kita tengok azan asar terus semua turun. Saya nampak berkat daripada amalan tu, kerja jadi lebih mudah, perniagaan jadi lebih maju. Lepas tu tak lama Ustaz datang lagi, dia cakap, "Li, sekarang ni saya ingat perniagaan awak ni awak kena zakat pula." Dia kata, "Cakap zakat macam mana Ustaz?" Dia kata, "Awak kali semua barang-barang awak, stok-stok awak ni semua berapa banyak, kali dengan 2.5%. Dia balik, saya terus buat. Bila saya buat, Datuk Nur Gadut terperanjat. Dia kata, "Banyak juta kau bayar ni." Saya kata, "Ni Ustaz Ahmad Tunggal cakap, kiraan dia begini, saya bayar." Lepas saya bayar zakat, perniagaan saya maju lagi. Jadi semakin maju dan maju. Dari situ saya nampak bahawa ilmu ni, walaupun Ustaz cakap sikit, tetapi kita buat, berkat dia tu lain, keputusan dia lain. Tidak ada gunanya kalau ilmu terlalu banyak tetapi kita tak buat. Inilah ilmu yang saya belajar daripada Ustaz Ahmad Tunggal. Bagaimana kejayaan Al-Ihsan. Saya bukan saja ada Al-Ihsan, saya ada beberapa company, dan semua company-company saya di Kuala Lumpur semuanya berjaya, diberkati oleh Allah. Formula dia tu, saya jaga solat, zakat, sedekah. Jadi saya juga amalkan, saya ada pasukan CSR yang mana setiap negeri dalam Malaysia ada ustaz-ustaz saya yang kerja dia bercerita dengan pelajar-pelajar universiti, kolej dan sekolah bagaimanakah kejayaan Al-Ihsan. Jadi kejayaan Al-Ihsan ada 3 pilar dia. Yang pertama, kita akan sampaikan kepada masyarakat, jaga solat. Yang kedua, jaga ibu bapa. Dan yang ketiga, sedekah. Ini yang kita tanamkan kepada pelajar-pelajar universiti, yang mana mereka terpinga-pinga. Dia ingat kejayaan Al-Ihsan ni kena baca buku-buku ekonomi daripada barat, daripada Steve Jobs, Bill Gates. Saya tak pandang kepada orang-orang barat. Kalau saya berceramah dengan semua pengarah-pengarah syarikat dekat Kuala Lumpur, saya bercerita tentang siapa Nabi Musa, siapa Fir'aun. Dia lagi hebat. Musa orang bawah menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Apa ada dengan Bill Gates, Steve Jobs, orang kafir barat? Kekayaan dia tak ada apa-apa berbanding dengan siapa itu Nabi Musa. Ini saya suka ambil contoh-contoh bagaimana saya terangkan kepada masyarakat, berkongsi dengan masyarakat. Kejayaan kita bukan sahaja berjaya tetapi diberkati oleh Allah. Sikit kita buat, banyak kita dapat. Jadi itulah perkongsian yang dibuat oleh CSR saya. Jaga solat, jaga ibu bapa, taat pada ibu bapa. Dan Quran pun kita tak bercakap pada ibu bapa. Tapi kita sedih sekarang ni berapa ramai anak-anak muda yang jangan cakap tapi melawan dengan ibu bapa. Jadi keberkatan tersebut tak ada. Susah nak dapat keberkatan tersebut. Dan akhir sekali kita tanamkan sifat sedekah. Sedekahlah dengan senyuman sedekah.
dengan kutip sampah, masuk dalam tong sampah, sapu sedekah, berbagai cara sedekah, 1% sedekah, bagi kawan gula sebiji sedekah. Yang penting Allah bukan lihat berapa jumlah kita sedekah, tetapi istiqamahnya sedekah tersebut, walaupun sedikit. Allah Maha Kaya, Dia tak heran kita punya sedekah. Kami kalau pergi rumah orang miskin, ustaz-ustaz saya pergi rumah orang miskin, setiap hari mereka pergi rumah orang miskin, kat Kelantan, kat Terengganu, Kedah, Perak. Saya ada pasukan ni. Pasukan ni yang pergi sedekah. Kejayaan Al-Ihsan bukan daripada segi kita punya marketing, kita punya bisnes, bukan. Kejayaan ni disebabkan ini yang kita sampaikan. Hadis Nabi cakap, bila mati kita, 3 perkara yang boleh ikut kita: doa anak yang soleh. Jadi kita tanamkan kat diri kita, bukan sibuk anak kita hantar universiti Amerika, bukan. Sibuk tanamkan anak kita macam mana jadi anak yang soleh. Ini Nabi cakap. Tapi masalahnya kita kurang yakin. Kita kurang yakin dengan apa yang Nabi cakap. Kita lebih yakin dengan apa yang kerajaan cakap, masyarakat cakap, jiran-jiran cakap, surat khabar cakap. Kita lebih yakin dengan benda tu daripada kita yakin dengan Al-Quran dan hadis. Keyakinan kita kurang. Kita baca, kita pergi kelas agama, tapi kita kurang yakin. Oleh itu, kita tambahkan keyakinan kita supaya kita tahu apabila kita mati, doa anak-anak yang soleh. Nombor 2, sedekah jariah. Jadi kita kenalah sentiasa bersedekah. Belajar apa itu sedekah. Saya kata tadi, senyum sedekah, buang sampah sedekah, buat baik apa yang kebaikan kita boleh buat, tenaga kita, rezeki kita, masak mi bagi jiran, bagi saudara mara, sedekah. Benda yang Allah suruh buat sangat mudah. Tak ada apa yang complicated. Yang semuanya kita mampu. Buat cekodok sikit, 10 biji, 3 biji bagi jiran, tak ada masalah. Senang punya kerja. Tak ada apa yang kita perlu malu. Itu sedekah. Dan yang ketiga, Nabi kata sampaikan ilmu. Jadi apa ilmu yang kita sampaikan, supaya masyarakat boleh dengar dengan hati terbuka, yang mana baik diikut, kita dapatlah manfaat tersebut. Maka kita dalam kubur dapatlah saham tersebut. Macam guru saya ni, banyaklah saham dia, sebab dia hari-hari sampaikan ilmu. Saya dia sampaikan, saya sampaikan habis dekat Kuala Lumpur. Saya memang jadi penasihat beberapa menteri, saya jadi penasihat beberapa jabatan kerajaan. Tapi tak semua apa yang saya cakap mereka nak ikut. Apa yang mereka ikut, Alhamdulillah. Sebab benda yang benar ni susah, pahit orang nak ikut. Mereka lebih suka dengan sandiwara dunia. Jadi macam itulah keadaan dia. Jadi itulah kalau kita tengok salah satu rahsia yang pasukan CSR saya sampaikan berkenaan dengan hadis Nabi tersebut. Jadi bila ustaz saya cakap tadi, dia ajar kita solat jemaah, ustaz ajar kita zakat, kita nampak perniagaan kita begitu maju. Jadi apa yang saya belajar dalam kehidupan dunia ni, kita ada hubungan kita dengan Allah, kita ada hubungan kita dengan makhluk. Hubungan dengan Allah, sebagaimana ustaz kata kita berzikir tak, kumpulan haujakan adalah pakar. Dan orang-orang yang ada haujakan ni orang yang hebat. Kebanyakannya orang ahli syurga, dia orang hebat. Saya ni malu nak cakap sebenarnya. Tak tahu dalam sini ada berapa ramai wali-wali Allah kat dalam ni. Jadi saya cakap, saya tak ustaz, kalau salah tolong tegurkan, sebab saya segan nak cakap. Saya boleh berkongsi je pengalaman hidup saya. Jadi bila kita berzikir, itu hubungan kita dengan Allah. Al-Quran diturunkan untuk mengajar kita. Apakah yang ada dalam Quran? Allah kata dalam Quran zakat. Maka kita baca Quran, kita faham. Kita bukan baca Arab. Macam Ustaz Ahmad Tunggal, dia pakar, dia faham bahasa Arab. Saya tak faham. Saya kena baca tafsir. Al-Quran cakap bayar zakat 2.5%. Maka Al-Quran ajar kita. Dia adalah buku manual kehidupan kita. Kita baca Quran, faham, kita kena buat. Maka perniagaan kita zakat 2.5%. Komplit. Selepas kita buat, baru kita dapat rasa. Itu yang dikaitkan dengan surah Wal Asri.
demi masa manusia kerugian kecuali orang yang beriman. Beriman tu siapa? Orang yang yakin. Bila dia baca Quran dia yakin. Dia tak nak tanya lagi dah. Dia tak nak tanya dah. Allah kata A, Allah kata B, B. Dia tak nak tanya lagi dah. Dia yakin Al-Quran. Lepas tu beramal. Dapat yakin, beriman, dia beramal. Dia terus buat. Apa Allah kata dalam Quran, dia buat. Allah kata solat, dia solat. Allah kata zakat, dia zakat. Allah kata sedekah baik, sedekah. Apa Allah kata, dia buat. Itu Quran punya mukjizat. Lepas dia buat, Allah kata sampaikan dan sabar. Kenapa Allah kata sampaikan? Selepas dia buat benda-benda ni, dia akan dapat nikmat. Nikmat tu, saya makan durian, saya je tahu rasa nikmat durian. Awak yang tak pernah makan durian, bacalah buku, satu surau ni punya buku tentang rasa durian. Awak takkan dapat rasa nikmat durian sebagaimana saya makan durian. Saya makan, saya dapat rasa. Saya buat zakat, saya dapat rasa nikmat dia. Apabila perniagaan kita jadi semakin mudah. Siapa yang bagi customer tu nak masuk dalam kedai kita? Allah. Dia yang buka hati orang. Allah yang suruh dia pergi beli apa dan sebagainya. Jadi Allah kata, lepas yakin, buat, nanti nikmat yang kita dah dapat rasa, kita sampaikan. Kongsi dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, dengan kumpulan haujakan, kongsikan. Lepas tu, last kali dia kata sabar. Dan ramai dengar ni mungkin 5 orang saja yang nak dengar, 3 orang dia yang nak dengar, yang lain tak berminat. Itu bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan, that's it, selesai, cukup. Nabi pun cakap, dia sedih-sedih, Allah kata sampaikan, sudah. Dia nak ikut tak ikut bukan masalah kita. Begitu juga saya nak ambil contoh, bila kita bagi sedekah kat rumah orang miskin. Saya nak ambil cerita ni, ustaz-ustaz saya bila kita pergi sedekah kat rumah orang miskin, bagi duit, bagi makanan dan sebagainya, kita kena cakap dengan orang makcik, orang miskin tadi tu, ibu tunggal dan sebagainya. Kita kena cakap dengan dia, terima kasih. Bukan dia cakap dengan kita terima kasih. Kita tak perlukan terima kasih daripada dia. Kita yang cakap dengan dia terima kasih, kerana dia sudi nak terima sedekah daripada kita. Disebabkan dia sudi nak terima sedekah daripada kita, barakah Allah pun turun. Tim CSR saya, bahagian kebajikan, ustaz-ustaz saya tanya, bos, pasal apa kita nak cakap terima kasih kat dia, bos? Saya cakap, makcik tu contohnya, umur dia 65 tahun. Kau datang sekali bagi dia duit dan sebagainya. Allah bagi dia rezeki 65 tahun dia hidup. Dia sepatutnya terima kasih ke Allah, bukan kat kita. Kita sepatutnya terima kasih kat dia kerana dia sudi nak terima. Disebabkan dia sudi nak terima, Allah bagi barakah pada kita. Saya cakap kena jaga masa. Nanti guru saya marah saya nanti. Jadi saya kena tengok poin lain. Jadi kehidupan saya, kehidupan kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan makhluk. Siapa itu makhluk? Makhluk adalah manusia, makhluk adalah haiwan, makhluk adalah tumbuhan. Inilah makhluk. Apabila hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia sepatutnya baik. Siapakah manusia yang paling utama kita punya berhubungan sepatutnya baik? Kita kena tahu turutan-turutan itu. Ini adalah benda-benda yang wajib. Contohnya kalau dengan manusia, apakah dengan ibu bapa, adik beradik, isteri, anak, jiran, kawan, kita kena tahu level-level kepentingan tersebut. Ada orang dia buat baik, macam-macam baik, tapi adik beradik dia gaduh. Tak guna. Apa amalan baik dia kosong. Putus silaturahim kosong. Kalau buatlah baru banyak kebaikan. Sebab itu kita kalau baik dengan Allah, banyak berzikir dengan Allah, kalau nak tahu hati kita lembut. Kita sentiasa maafkan orang. Apa saja perkara yang berlaku kat kita, kita tahu ini bukan orang tu yang buat. Tapi satu, sama ada Allah nak uji kita. Yang kedua, sama ada iblis kacau dia untuk ganggu kita. Jadi kerja kita maintain je. Biarlah apa orang nak buat dekat kita. Jadi dalam diri kita ni ada dua. Satu ada jasad, satu ada roh. Apabila kita tidur, kita tidak ada nilai. Apabila kita tidur, kita tak ada nilai. Kita orang sempaklah kita. Kita tak boleh lawan waktu kita tidur. Ini bermakna apa? Ini bermakna dalam hidup kita, jasad tak ada banyak guna. Roh kita tu yang berguna.
roh kita, apakah makanan roh kita? Inilah dia tadi, solat, puasa, zakat, zikir, solat sunat. Inilah makanan roh. Yang kita nak kuatkan ialah roh kita. Apa itu pahala? Apa itu dosa? Pahala adalah vitamin-vitamin yang roh kita nak makan. Apabila kita kuatkan roh kita, maka jasad kita kuat. Jadi Allah kata dalam Quran, berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan. Tempat lain Allah tak cakap. Allah tak ada cakap berlumba-lumbalah kamu mengejar kekayaan. Tak ada. Allah hanya cakap dalam Quran, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan. Apakah itu kebaikan? Rukun Islam, kebaikan dengan jiran, perkara-perkara yang sunat, tolong orang, bagi orang makan dan sebagainya. Apa saja kebaikan. Allah suruh kita berlumba-lumba. Kalau orang tu kata dia berzikir 30, saya buat 35. Kalau orang tu sedekah RM2, saya sedekah RM3. Saya nak berlumba-lumba buat kebaikan. Maka roh kita akan dapat banyak makanan. Bila roh kita banyak makan, badan kita akan kuat. Kita selalu dengar bahawa bila kita makan ubat, adakah ubat itu yang beri kebaikan? Bukan, Allah yang baik. Tapi kita usaha. Kita makan nasi, adakah nasi itu yang beri kita tenaga? Bukan, Allah bagi tenaga. Sama juga, apabila kita hidup dalam dunia ini, kita ada roh dan kita ada jasad. Masalah dia, ramai tertipu jaga jasad lebih penting daripada jaga roh. Maka badan kita banyak penyakit sebab kita tak jaga roh kita. Jadi saya sambungkan lagi poin yang seterusnya. Pengalaman hidup saya daripada keluarga yang susah hingga jadi sekarang, basic je saya buat yang tadi saya ceritakan. Bagaimana daripada saya ada satu kedai hingga sekarang ini saya ada hampir 160 kedai dan syarikat terbesar dekat Malaysia. Apakah formula dia? Yang tadi saya sebut awal-awal, solat, ibu bapa dan sedekah. So, ibu bapa punya doa sangat powerful. Jadi kalau sesiapa yang ada ibu bapa, itulah yang paling hebat doa. Buatlah sebab banyak baik. Jadi kita kumpulan haujakan sekarang ni, hubungan dengan Allah solid, dah bagus dah. Sekarang kita kena macam mana hubungan dengan manusia. Kalau kita tengok apakah peranan kita dengan hubungan dengan sesama manusia, kita lah kena tunjuk. Tadi guru saya atau ayah saya, Ustaz Ahmad Tunggal kata, kita adalah sebaik-baik umat. Betul tak? Kita adalah sebaik-baik umat, dilahirkan untuk manusia, dilahirkan untuk faedah manusia. Jadi kita dengar ayat tu, Allah kata kita sebaik-baik umat dan kita beri manfaat kepada manusia. Macam saya kata tadi, kita tanya diri kita, apa manfaat yang kita bagi kepada manusia? Apakah manfaat kita bagi kepada haiwan? Apa manfaat kita bagi kepada tumbuhan? Marah ada, tengok pokok terbang, tengok pokoknya terbang, lepas tu panas. Jadi kita tak kena tahu apa manfaat yang kita bagi. Walaupun sedikit, kita kena ada semangat dalam hidup untuk beri manfaat. Kalau kita, adakah kita jemput rakan-rakan kita yang jiran-jiran kita, anak-anak muda kita, adakah kita hebat? Dengan kita zikir banyak, kita hebat ke? Allah tak perlu zikir kita. Malaikat, daun, pokok, haiwan semua berzikir. Allah suruh kita berzikir, kita punya hati jadi lembut. Kita akan jadi rendah ke bawah. Kita lebih rendah jadi budak muda. Budak muda berlonggok, kita boleh join dia, boleh duduk dengan dia. Dia nak cakap apa pun tak apa, kita relax, happy dengan dia. Dakwah dia, tabligh dia, ajak dia join grup kita. Itu saya punya pandangan. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya silap, saya minta maaf. Ini salah satu cara marketing nak dapatkan ahli-ahli barulah dalam haujakan. Kalau nanti veteran dia tinggal, nanti satu-satu dah tak ada, lama-lama kuranglah ahli dia. Jadi kita nak juga yang muda-muda. Jadi kita ni kena sedar diri kita, kalau kita dekat dengan Allah, wali-wali ni dia lebih tinggi, amalan ni dia lebih rendah, adab dia lebih rendah, akhlak dia lebih power, dia lebih rendah diri, zuhud dan sebagainya. Jadi
Hidup dalam dunia ni jangan kita tengok orang daripada zahir dia. Saya tengok dekat Kuala Lumpur, pengalaman saya, banyak orang yang kaya-kaya, hebat-hebat. Tapi bila dia jauh daripada Allah, hati dia seperti bara api. Kawan-kawan saya semua usahawan-usahawan hebat. Tetapi bila duduk dengan saya dengar cerita dia, semua cerita masalah. Mereka dalam hati dia saya tengok seperti ada bara api, resah, gelisah. Saya pun heran, saya kata kau duit beratus juta, rumah apa, kaya raya. Maka saya belajar daripada ilmu tu, siapa yang jauh daripada Allah, maka hidup dia sebenarnya menderita. Hidup dia menderita. Jadi kita jangan terpengaruh tengok orang tu kaya, dia berjaya. Tak. Orang yang berjaya ialah orang yang dekatkan diri dengan Allah. Dan Allah akan bagi rezeki tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar. Jadi dah berapa minit dah Ustaz saya cakap? Dah berapa minit? Sampai jam 11. Sekarang dah jam berapa? Oh ya Allah, dah 10.58. Saya baru mukadimah. Macam mana ni? Apatlah nak cakap ni. Jadi untuk masa depan kau ucapkan, saya cadangkan tadilah, maknanya kita kena buat aktiviti-aktiviti supaya lebih ramai orang muda. Dan yang kedua, macam mana nak buat aktiviti tu? Kita kena ada strategi. Kita dengar pandangan dia. Saya bukan apa, kadang-kadang kita imam masjid, tapi bila nak buat masjid, kita macam arkitek. Kita tak boleh, kita kena sedar diri kita. Pandangan saya, kalau kita pandai, Allah tak bagi dalam kau pandai satu benda, semua kau bisa pandai tak? Kalau kita pandai doktor, lawyer kita tak pandai. Kalau kita pandai bab-bab agama, belum tentu kita pandai bab-bab kedokteran atau lawyer atau arkitek. Jadi kita kena panggil orang-orang yang ahli. Jadi kalau kita tengok budak remaja, kita kena panggil remaja, tanya pandangan dia. Tak boleh datang daripada kita. Oh, kita mesti buat macam ni, macam ni, macam ni. Masa kita muda, kita pun penuh dengan nafsu. Tapi bila kita dah tua sekarang ni, baru kita sedar kita dah nak mati. Maka kita punya amalan fikir kepada nak mati. Tapi budak umur 15, 18 tahun, janganlah kita train dia macam nak mati. Dia ada nafsu. Dia nak enjoy, nak itu. Jadi kita kena pandai lenggokkan supaya dia seronok. Lepas tu dalam zikir ni, macam guru-guru, macam tuan-tuan, perempuan, tak apa. Bijak, faham bahasa Arab. Budak remaja sekarang kebanyakan sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah kerajaan, universiti-universiti, bukan dia ajar bahasa Arab, dia tak faham langsung Arab. Pekerja saya ada beribu pekerja. Saya tanya je, cuba baca Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sifat bro. Dia tak tahu. Ini bukan bahan jenaka. Keadaan semakin teruk. Persentage orang yang jaga solat yang ini semakin sedikit. Majoriti orang kita di nama Melayu Islam hanya nama. Kalau kita tengok dalam populasi sedikit saja yang jaga solat. Jadi jangan terperanjat kenapa ramai orang Melayu Islam kita tak berjaya. Sebab solat dia tak ambil berat. Dia lebih ambil berat dunia. Ibu bapa dia tak ambil berat. Balik jumpa mak bapak berapa lama sekali? Setahun sekali, raya. Mana nak dapat berkat? Tak ada berkat. Buatlah kau. Allah kata, ini plan aku. Al-Quran, ini plan aku. Manusia yang sombong, dia buat plan dia. Macam ini plan dia. Maka Allah kata, baiklah. Kalau kau rasa itu plan kau, kau buatlah. Tapi kalau orang yang ikut Quran, ini plan dia. Dia ikut apa yang Allah kata. Tengok, dia punya kejayaan luar biasa. Tapi orang yang buat plan sendiri, Allah kata, yalah kau buat plan, aku lepaskan kau. Kau ikutlah plan kau. Tengok kau boleh berjaya ke tak. Setahun sekali balik jumpa mak bapak. Mana boleh berjaya, tak berjaya. Barakah mak bapak tu sangat penting. Lagi satu, bila ada isteri, ada mak bapak. Dia tak tahu turutan tu. Sebagai anak lelaki, nombor satu Allah, nombor dua ibu bapa. Bawah tu baru kau boleh suka apa kau nak. Dia tak, nombor satu Allah, nombor dua isteri, nombor tiga ibu bapa. Bila turutan tu dipegang, dia dah salah, maka dia wajib gagal dalam hidup. Wajib dia gagal. Dia tak dengar kata mak dia, dia lebih dengar kata isteri dia.
Bagi isteri pula, Allah mesti dia ikut turutan suami, baru yang lain. Jadi benda-benda ni sangat asas, tapi bagi kita benda ni macam remeh. Jadi untuk budak-budak remaja, bila dia nak masuk zikir, dia mesti tahu apa zikir, apa makna zikir, tujuan apa zikir ni. Jadi barulah dia ada minat nak join. Kita lain lah, kita dah faham. Jadi untuk saya pendekkan, saya minta maaf lah kalau ada tersalah, terkasar. Saya cakap kena cepat sebab guru saya kasih masa sedikit. Jadi boleh sebelum saya tutup, ada tak apa-apa soalan supaya saya boleh jawab kalau ada apa-apa yang pertanyaan. Boleh rumah guru saya tanya? Boleh? Ada apa-apa soalan? Jangan segan-segan. Saya bukan selalu boleh datang. Kalau ada boleh tanya. Lepas tu strategi yang kita kena buat untuk ramaikan ahli-ahli remaja, Ustaz. Jadi kita doa. Bila buat solat hajat dekat sini, doakan sekali dapatkan ramai ahli-ahli muda. First kali kita mesti minta dengan Allah. Lepas tu barulah kita buat strategi kita. Ada apa-apa soalan? Ada tu. Silakan. Soalan tu betul. Soalan yang ringkas ya. Jadi dia berikan yang doa bagi buah mulut. Jadi boleh kongsikan macam mana yang untuk minta ampun dan doakan Datuk sehingga Datuk jam sekarang. Okey. Apakah itu doa? Doa dia okey. Ibu bapa. Jadi saya masa belajar tu ayah saya dah meninggal. Jadi saya masa ayah saya meninggal umur saya 19 tahun. Jadi masa umur belasan tahun tu saya lihat bagaimana bapa saya punya amalan. Bila dia nak ambil duit pencen dia, saya kena bawa dia pergi bank. Jadi pergi balik bank, saya tengok bapa saya bawa balik rumah 30% daripada pencen dia. 70% dihabiskan sedekah. Bapa saya punya amalan saya tengok. Jadi kita muda kan, nafsu buat. Saya selalu bergaduh dengan dia. Apa nak kita sikit dia ada. Nanti dia cakap ada ni, kau tak tahu. Nanti aku mati, kau senang. Dia selalu cakap macam tu je. So bapa saya, dia punya investment dia untuk anak macam tu. Lepas tu dia tengok apa yang saya nampak, apa yang dia sedekah. Ada yang saya tak tahu dia sedekah. Sebab saya kata tadi, saya datang daripada keluarga yang miskin. Saya duduk rumah murah. Dalam rumah murah, rumah teres murah kat Johor. Ustaz dulu pernah datang. Rumah teres kan banyak jiran. Apabila bapa saya meninggal, ada haji dia datang rumah, makcik bawa, orang-orang sana. Ada 5-6 perempuan datang berumur, cakap dengan mak saya, pakcik ni orang baik dia. Masa bulanan selalu dia bagi saya RM50. Ada haji, laki mati, India, anak 8. Bapak saya bagi. Semua ibu-ibu tunggal kat kejiranan dia tu, semua dia bagi. Itu yang jiran, yang jauh, yang dekat. Jadi 70% pencen dia pada masa tu RM1,500. 70% habis sedekah. 400 dia bawa balik rumah untuk perbelanjaan makanan. Itu level dia lah, keyakinan dia. Jadi mak saya pun terbelajar. Makcik-makcik kat sana. Bagaimana bapak saya tolong orang-orang yang susah. Saya cakap bapak saya, bapak Ustaz tak pergi haji? Dia ketahukan saya. Dia cakap, saya hari-hari pergi haji. Dia cakap, bapak aku macam gila. Dia cakap, hari-hari pergi haji. Rupanya dia ada cara dia dengan Tuhan. Bagi dia tak mampu. Sebab jiran dia ramai yang susah. Saya duduk rumah murah. Ibu tunggal yang suami meninggal dah berapa ramai kat situ. Anak 8. Dia zaman dulu kan sekarang anak 2-3. Zaman bapak saya dulu anak 8-7. Dia tak kisah Islam, kafir, dia tolong. Habislah duit dia. Bila duit dia dah habis, dia kata macam mana dia nak pergi haji. Itu saya faham selepas dia mati. Jadi itu bapak saya punya investment untuk keturunan. Mak saya dah berniaga, mak saya masih hidup. Bila mak saya masih hidup, saya sedang berniaga. Setiap hari saya akan jumpa dia sebelum saya pergi kerja. Setiap hari. Rumah saya walaupun berasingan, tapi tak jauh sangat, saya akan pergi rumah dia. Jadi saya taruh mak saya, macam saya kata tadi, atas.
Isteri saya pun bawa. Kalau saya pergi holiday, apa mak saya kata, anak isteri saya kena ikut. Kalau kita pergi Jerman, pergi sini. Rehat, balik rehat. Tak boleh ikut apa yang dia cakap. Kalau saya pakai masa tu DM5 series, mak saya S class. Rumah saya 2 Mei, rumah mak saya 9 Mei. Siang imam lain, malam tahajud imam lain. Imam Malaysia ada, imam Morocco pun ada. Untuk mak saya. Tukang masak berbagai bangsa. Jadi apa yang terbaik? Semua ulama-ulama datang. Ismail Kamus lah, Mazhar, Perlis, semua saya jemput. Tiap-tiap bulan akan datang ziarah dia. Ustaz Firdaus, Datuk Firdaus, semua akan datang. Berbual-bual dengan mak saya. Jadi saya cuba sebaik mungkin masa tu layan dia super VIP. Jadi apa yang mak saya minta, selalu dia minta saya duit. Lin, kasih duit. Dan berapa? 20,000 saya bagi. 3 hari, Lin, mak nak duit lagi 15,000. Apa dia buat? Dia tak pernah campur orang kaya. Hari-hari dia dapat duit aja, habis. Tanyalah Ustaz Rahman dengan ustaz-ustaz yang saya ada. Dia pergi rumah orang miskin. Kawan dia semua orang miskin, ibu tunggal. Jadi dia orang akan cari lah kampung ni, kampung ni. Itu je kerja dia. Jadi amalan tu, apa yang dia buat, inilah pulangan dia. Apa amalan dia buat, tapi masa tu saya menyangka saya dah berjaya. Tapi Allah bukan tengok nilai. Saya nak ulang lagi, Allah bukan tengok nilai sebab Allah Maha Kaya. Saya boleh cakap ribu-ribu sebab, tapi persentage saya sikit dia sebenarnya dengan kekayaan yang saya ada. Tapi orang yang ada 1,000, derma 100, 10%. Mungkin saya baru 1%. Yang 10% tu dia lagi hebat daripada saya. Jiwa dia, keyakinan dia lebih hebat. Saya nampak je banyak. Sebab dekat Penang ada banyak lagi. Contohnya macam tu lah. Jadi mak saya macam tu lah. Lepas tu dia doa, itulah yang dia minta. Supaya anak dia Allah murah rezeki, lebih banyak duit, lebih banyak boleh tolong orang. Tapi bagaimana kita layan dia? Layan dia macam tu lah. Kita letak dia paling tinggi, maka barakah tu lah yang datang. Jadi terjawab tak soalan tadi? Alhamdulillah. Jadi kalau kita sebagai ayah pula sekarang, atau ibu, kita ada anak-anak, kita pula start. Setiap hari aku target RM1 ataupun 50 sen. Apa sajalah nilai yang tak kisah. Allah tak pandang nilai. Saya kata Allah tak pandang nilai kerana Allah Maha Kaya. Allah tak peduli kau ambil sedekah. Allah sangat kaya. Allah hanya nak tengok hati kita yakin tak dengan dia. Itu je. Allah sifat dia nak itu je. Dia tengok kita ni yakin tak dengan dia. Itu je yang Allah nak lihat. Kita sayang tak Allah? Allah cemburu. Kalau kita sayang yang lain lebih daripada sayang dia, dia cemburu. Itu je yang Allah nak lihat dengan kita. Kita baca Quran, kita yakin tak apa yang dia kata? Kalau Allah kata, aku kata pun kau tak yakin, apa punya manusia macam ni? Tapi walaupun bagaimanapun Allah tetap sayang. Kita sayang anak kita mungkin 100. Allah sayang kita 100 juta. Bayangkan betapa Allah sayang kita. Tapi apakah kita buat dengan kita nak pulang balik ke sayang Allah? Sangat sedikit. Terima kasih kita kepada Allah sangat sedikit. Sikit saja. Tapi Allah sayang kita. Allah bagi perasaan sayang tu macam mana kita sayang anak kita. Allah letak sayang kau. Ini kau sayang anak kau. Ini kau sayang cucu kau. Ini anak kau kecil kau sayang. Macam itulah sayang, tapi berganda-ganda Allah sayang kita. Kita tanya diri kita, apa yang pulang balik kasih sayang Allah? Guru ada tanya, kita boleh sayang isteri kita. Kita sayang isteri kita. Perasaan sayang pada isteri kita tadi, Allah lebih-lebih sayang kat kita. Apa kita pulang pada Allah? Pada isteri kita, kita tolong kat rumah, tolong itu, belikan dia baju, tudung, awal-awal kasih dia. Apa dia nak, kita layan. Allah tanya, apa aku nak kau layan tak? Itu kita tanya diri kita sendiri. Terjawab soalan tu? Puan-puan ada soalan? Sila. Bagaimana kita nak menangani masalah sosial yang sedang melanda masyarakat Islam sekarang? Terima kasih. Jadi Allah kata dalam Quran, dia ulang-ulang, Nabi Nuh, ini keadaan dia. Yang tak yakin, habis. Yang naik kapal, anak dia pun tak percaya. Nanti zaman Nabi Lut, zaman Nabi Musa, semua zaman Nabi Yaqub, Nabi Soleh, Allah dah tunjuk. Dan Quran ni best dia cerita. Macam sekarang kita tengok drama, cerita. Dan Quran pun penuh dengan cerita, tetapi penuh dengan makna, penuh dengan
informasi yang boleh kita gunakan sekarang. Masalah sosial sekarang grafnya meningkat dari masa ke semasa. Kalau kawan-kawan saya doktor-doktor pakar kat Kuala Lumpur tu, dia kata homoseks ni biasa je. LGBT ni melambat kat KL. Budak-budak Melayu kita tetu ni biasa dah kat KL. Kita jangan tertipu. Anak kita duduk universiti berzina tu biasa je. Minum arak biasa je. Balik dia pura-pura pakai tudung balik. Hati-hati. Ini keadaan sekarang, graf dia meningkat gitu. Graf dia meningkat. Apa yang kita boleh buat? Soalan dia balik kepada Quran hadis. Allah akan selamatkan. Dalam satu kapal Nabi Nuh, itu je yang Allah boleh selamatkan. Orang yang beriman dan nak balik kepada Allah. Kita Nabi Nuh yang hebat, seorang rasul, gagal dengan anak dia. Nabi Lut, seorang rasul yang hebat, dekat dengan Allah, gagal dengan isteri dia. Gagal. Siapa kita nak menangani masalah sosial? Balik kepada diri kita, keluarga kita dulu, anak-anak kita ni dulu. Kita tarbiyah dia. Anak-anak baliklah. Sebab kita ni di zaman confused. Selepas jatuh kerajaan Osman yang Turki, jatuh khalifah, pemerintahan Islam jatuh, datanglah Barat, kafir Zionis yang mentadbir dunia. Mereka lah buat sistem bank, mereka lah buat sistem pelajaran, mereka lah buat sistem kesihatan. Satu dunia ditipu oleh mereka. World Economic Forum, golongan dunia yang kaya-kaya mesyuarat, menentukan dunia-dunia negara. Baru-baru ni pun kita ada World Economic Forum. Itu tak ada kaitan dengan kerajaan. Itu businessman besar dunia saja yang pergi. Dia yang menentukan direction. Mereka confuse yang kita. Saya jadi lembaga pengarah universiti. Saya jadi penasihat kepada Menteri Pelajaran Idris Yusof lama. Muhyiddin sebelum tu start pun saya jadi. Apa yang berlaku kepada universiti? Bila kita tekankan kepada Islam, saya cakap, kita universiti kena gini-gini. Mereka tak nak terima. Sebab mereka kena report kepada Amerika dan England. Kalau kita ikut Islam, ranking universiti akan di. Jadi, macam mana kita nak atasi masalah sosial? Tak boleh. Jadi kita boleh buat keluarga kita dulu. Balik dengan Quran dan hadis. Balik kepada itu. Perlahan-perlahan daripada keluarga, pergi kepada jiran, kepada kampung. Macam itulah kita mahu. Yang lain ni, kita tak ada hak. Allah dah kata, sungai itu mengalir ke sini. Zaman-zaman Nabi dan Rasul dah cakap dah. Zaman Nabi Musa dah cakap dah. Semua sama. Terjawab tak soalan tadi? Sebab kita dalam zaman confused sekarang ni. Khutbah Jumaat cakap, nak ada hari belia begini-begini, belia patut Quran, belia patut begini-begini. Tapi bila kita pergi sekolah, itu ke yang diajar? Tidak. Saya sebagai jemaah waktu khutbah Jumaat, saya pun pening tengok negara ni. Saya pening. Khutbah Jumaat cakap belia mesti macam ni. Tapi diajar begini. Masyarakat dalam keadaan confused. Terpulang kepada kita, untuk kita sendiri yang yakin dengan keluarga kita. Terjawab memang apa yang puan yang tadi puan tu kata apa tadi? Muhammad Datuk, saya cuma nak tiga. Datuk sendiri dia banyak pada perniagaan. Kalau saya, anak-anak saya hanya kerja lah, gaji bulanan. Jadi apa hal itu kita sebagai ibu, hal itu anak-anak kita. Apa kita nak bentuk anak kita. Kalau Datuk tadi kata bersedekahkan, ayah dia jatuh bersedekah untuk masyarakat Datuk. Tapi kalau saya sebagai ibu tak terlibat dalam perniagaan, macam mana hal itu saya sebagai ibu ni nak bimbing anak-anak saya yang hanya bekerja saja, Tak apa, dalam hidup memang kita kena bekerja. Tapi bila kita kata bekerja, kita kena jujur dalam bekerja. Kalau kita masuk kerja pukul 9 pagi, habis 5 petang. Kita rehat pukul 1 hingga 2. Maka waktu bekerja tu, kita kena bekerja bersungguh-sungguh. Peranan sebagai mak, nasihatkan anak, macam saya kata tadi, jaga solat. Balik kepada Quran hadis. Bimbing dia, tackle dia supaya dia nak balik kepada jalan Allah. Lepas tu selalu nasihatkan anak, cari rezeki yang halal dan berkat. Berkat tu, banyak orang kerja
Masuk pagi pukul 9, nanti pukul 11 sampai 12 bukan waktu rehat. Dia keluar pergi minum teh. Dia dekat ke office, dia bukan buat kerja, dia pergi beli barang-barang kat online. Kejap lagi dia keluar, dia bayar duit api, duit air rumah dia. Satu hari 20 minit, 30 minit dia mencuri hak syarikat. Dan gaji dia dibayar penuh setiap bulan. Dia tak pernah declare yang dia tu mencuri waktu tu. Kalau awaklah sebagai bos dalam satu syarikat, awak tahu pekerja awak sepatutnya kerja 7 jam, tapi dia bekerja 6 jam dan awak bayar dia gaji penuh. Adakah awak rasa selesa? Kalau kita tak rasa selesa, itu Islam dah ajar. Itu dah nama dia menipu. Menipu, mencuri. Itulah sifat-sifat yang tak baik. Akhirnya rezeki yang kita bawa balik tak ada barakah. Bila tak ada barakah, makan, minum jadi darah daging. Angkat tangan kepada Allah, macam mana Allah nak doa kita makbul. Dan kita selalu terpedaya. Macam saya kata tadi lah, jasad. Oh, kita tak fikir. Kita tengok rumah lah, tengok tanah lah, tengok itu, tengok ini. Kita tengok fizikal je. Gaduh pasal harta, gaduh pasal duit, gaduh pasal ini. Dunia je. Kita tak gaduh pun dengan keluarga kita pasal solat, pasal kebaikan, pasal sedekah. Maknanya tak, kita lebih kepada keduniaan. Maka itulah akan terjadi masalah dan masalah. Dan dunia ni bila kita kejar dia akan lari. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Fatihah tu kita kena faham, kita kena hayati. Apa guru saya kata tu, solat tu rehat. Rehat kenapa dia rehatkan minda kita? Saya stres, saya sembahyang zuhur, saya relax. Sebab saya balikkan semula masalah saya pada Allah. Bila saya baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mempunyai alam. Kalau alam dia punya, bini aku dia punya, anak aku dia punya, meniaga aku dia punya, jasad aku ni pun dia punya. Kalau kejap lagi dia nak kasih aku sakit, masuk hospital, ICU pun boleh. Aku bandingkan benda tu dengan masalah yang aku ada. Ya Allah, kecilnya masalah. Dengan kita masuk hospital, duduk kat hospital 10 tahun ICU, tak boleh bercakap, berak atas katil. Cuba bayangkan benda tu. Kalau Allah tarik benda tu. Satu lagi, kalau Allah tarik, anak kita mati. Kan lagi berat beban-beban tu berbanding beban meniaga aku. Jadi bila aku baca alhamdulillahirabbil alamin, aku faham, ya Allah, Allah yang atur dunia ni. Allah atur segala-galanya. Aku redha, aku tawakal. Aku ada usaha, ada berjaya. Jadi kita serahkan semua pada Allah. Lepas tu sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim, pemurah penyayang. Kalau Allah dah kata dia pemurah penyayang, kenapa aku nak buruk sangka pada Allah? Maliki Yaumiddin, dia lah raja di hari pembalasan. Bila sebut tu kita dah teringat, aku akan mati sekejap lagi. Ni nak masuk hari pembalasan. Apa preparation aku nak jawab depan Allah hari pembalasan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Kau aku sembah. Ya Allah, jadikanlah aku orang takwa. Dan hanya pada Kau aku mohon pertolongan. Berhenti sekejap. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, aku ada masalah ni, masalah ni, masalah ni. Cakap. Lepas tu, kalau kita sembahyang sendirilah, sembahyang jemaah tak boleh lah. Lepas tu, Ya Allah, bagilah aku jalan yang lurus. Jalan lurus, jalan yang Kau beri nikmat. Itulah kehidupan. Nikmat hanya dapat hanya pada jalan yang lurus. Kalau kita tak dapat rasa nikmat dalam kehidupan ni, dengan suami tak nikmat, dengan isteri tak nikmat, dengan anak tak nikmat, dengan kekayaan yang ada tak nikmat, dengan rumah tak nikmat, kita cek balik. Sama ada ni kita ada jalan yang lurus ke tak? Kalau kita tak jalan lurus, ini semua tak ada nikmat. Dia ada nikmat. Tengok anak nak marah, fed up. Tengok isteri benci. Tengok suami fed up. Rumah ada je masalah. Tengok perniagaan masalah. Kerja masalah. Itu tiada nikmat. Kerana jalan kita tak lurus. Saya minta maaf, saya ada lebih marah guru. Saya nak tutup lah dengan guru. Jangan marah saya. Boleh? Saya tutup lah. Guru saya ni marah. Dia murka, bosan saya. Boleh? Dengan guru. Boleh ke tak? Boleh? Boleh. Guru kata boleh. Boleh ke tak guru? Boleh, boleh. Tak sini guru saya yang cakap boleh. Untuk ayat saya dengar tadi dan sebenarnya tentang apa yang saya cakap tadi adalah berkaitan dengan kebanyakan pada jasad. Tapi baru sebentar tadi Datuk ada menyebut tentang amalan-amalan untuk memberi makanan roh. Okay. Saya nak tanyalah rahsia Datuk sendiri lah. Apa amalan Datuk untuk memberi makanan roh
soalan tu tadi, saya amalan macam mana nak cakap? Saya buat apa yang Allah suruh tu je lah. Contohnya, kalau Ustaz dia kata tadi, kau dah jaga 5 waktu, kau kena tambah tahajud. Saya semayanglah tahajud. Kau semayang duha, saya semayanglah duha. Macam itu. Jadi saya tak ada spesifik. Tapi dulu Ustaz ada bagi saya suruh zikir lah, paling-paling tidak 5 kali lah. Selawat, mengucap dengan masyadah, istighfar dengan Bismillahirrahmanirrahim setiap kali lepas solat. Ustaz adalah ajar buat benda tu. Tapi soalan saya, benda-benda tu kan sunat. Tadi Ustaz cakap, kita ni kalau umat yang terbaik, memberi manfaat kepada yang lain. Nabi Muhammad, dia orang yang hebat. Hidup dia 100% manfaat kepada orang ramai. Jadi kita tanya diri kita, apa manfaat kita kepada orang ramai? Jadi selain daripada kita jaga solat, kita jaga kita dengan zikir ke apa, saya tak ada apa-apa amalan special. Yang ada, saya lihat, saya buat apa yang saya sebut tadi, itulah yang saya buat. Saya tak ada macam special. Oh ni kalau awak, saya tak tahu kat YouTube selalu ada cakap, ustaz-ustaz kata, okey, tuan-tuan perempuan, saya ada rahsia. Rahsia saya ada baca ni, awak tulis, ini tu awak amal, awak kaya. Saya tak ada. Itu merapu bagi saya. Rukun Islam, rukun iman, sudah. Mula-mula buat benda wajib nikmat, kita akan buat benda sunat. Zakat wajib, saya buat zakat, saya rasa nikmat. Awak bayangkanlah, saya nak naik kapal terbang, makcik bersihkan tandas, saya masuk tandas, cik, saya terbang balik, cik, boleh nak masuk, saya terbang bagi cik, saya keluar. Cik, ni RM10 buat minum kopi cik, makcik berambil. Ya Allah, syukur ya Allah. Apa rasa saya? Nikmat tak rasa saya? Saya kata, Allah, lemahnya. Moga anak pergi selamat, balik selamat. Makcik jaga tandas saja, saya bagi RM10. Macam tu dia doakan saya. Ini bila dia doa, langit terbuka. Kau zikir lah apa kau tadi kau berasa-rasa tu kan. Ini langit terbuka. Saya pergi selamat kepada Tuhan. Jadi inilah Ustaz dia kata padilat sedekah. Jadi sedekah bukan kat masjid, kat mana-mana begitu ada orang susah, hati tegak tolong. Jadi barakah tu akan datang. Itu saya ambil ada contoh nikmat yang saya dapat. Bila tolong orang yang susah yang depan mata yang saya nampak lah. Jadi tak ada apa-apa special sebenarnya yang saya buat. Saya buat rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam tu apa yang Allah cakap, wajib. Lepas wajib, automatik kita akan buat benda yang sunat. Kerana kita dah ketagih. Buat baik ni dia ketagih. Kalau tidak, Imam Syafi'i tak baca lah bulan Ramadan 2 kali khatam sehari. Kalau kita paksa diri kita nak baca Quran 1 hari 2 kali khatam, paksa, tak dapat. Itu nikmat. Biar seronok, baru dia nak, baru benda tu datang. Sama lah, saya bagi RM10 kat makcik tu, saya giat, saya nak perasaan tu. Jadi bila saya nampak makcik-makcik kata ada, saya suka bagi. Sebab bukan bagi tu, saya paksa. Saya dah ketagih, saya rasa seronok. Saya isi minyak, kat papa minyak ke, kalau saya turun, driver saya isi, saya ready RM5. Bangla-bangla, terus sini-sini. Saya punya kemampuan, kalau awak RM1 bagi RM1, tengok muka dia. Jarang saya bagi orang muka dia masak. Terima kasih sudah yang sebenarnya champion. Punca daripada rukun Islam, zakat. Lepas tu sunat, sedekah. Solat 5 waktu, sunat, sembahyang sunat, sembahyang dua, betul maghrib, tahajud. Itu je, simple aja benda tu. Saya bacakan 2 hari lepas kakak saya borak-borak, saya cakap dengan dia, kita kena balik pada Quran, kakak, jangan sikit ceramah-ceramah. Saya bagi dia semalam dekat Al-Qamar. Dekat Al-Qamar Allah ulang-ulang ayat dia yang Allah ulang-ulang. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Dan Allah kata berulang-ulang. Setiap kali Allah cerita pasal Nabi ni, dia bagi ayat ni. Cerita pasal Nabi ni, kaum dia hancur, Allah bagi ayat ni. Kaum Nabi ni, Allah kata begini, aku hancurkan, Allah bagi ayat ni. Berulang-ulang dalam surah Al-Qamar. Balik boleh tengok apa yang Allah kata tentang Quran.
Quran tak susah. Quran senang. Kalau kau umur 10 tahun kau baca, mukjizat Allah akan ajar kau pada umur 10 tahun. Kalau umur kau 50 tahun, Allah akan ajar kau pada umur 50 tahun. Allah akan ajar kita sendiri pada masa yang kita punya umur tu. Tapi dengan syarat kita nakkan Quran. Kita nak Allah datang kat kita. Bukan kita belajar untuk riak, bukan kita belajar untuk kita nak ceramah. Tak. Kita belajar untuk diri kita. Ya Allah, beri aku petunjuk. Bila aku baca apa, aku bantu amal diri aku. Bukan untuk macam tunjuk. Ini Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Ayat berapa? Ha? Surah Ahmad ayat berapa? Oh banyak, diulang-ulang. Ada ayat 32, ada ayat 40, ada ayat 22, ada ayat 17. Ada surah Kahf tak banyak lah, sikit je. Kau baca tak sampai 15 minit, baca makna dia habis. Nanti kau nampak ayat ni ulang-ulang. Ini saya ambil contoh, saya pernah cerita kat ceramah ni. Saya baru cerita dengan kakak saya 2-3 hari lepas, berbual keluarga kan. Dia kata dia itu, ini saya kata kak, akak dengarlah baca macam ni selalu. Saya korang-korang dengan kakak saya lah. Nanti akak dapat lebih jelas. Sebab kadang-kadang bila kita pergi satu majlis, prioriti kat masa majlis tu kan berbeza-beza. Kadang dia ajar benda-benda yang sunat, kita benda wajib pun tak settle lagi. Jadi kita buat amalan-amalan sunat lebih daripada yang wajib. Jadi itu kacau. Kawan-kawan saya zakat tak bayar, sedekah banyak. Kan kabut dia. Macam itulah. Sebab dia tak tahu prioriti kita apa dalam hidup ni, untuk Islam, untuk iman. Jadi saya minta maaf lah kata-kata saya kalau menyinggung perasaan. Saya minta maaf lah. Terima kasih atas jemputan pada saya. Kalau apa-apa salah dan silap daripada saya minta ampun dan maaf. Jangan serik lah kalau apa saya cakap tadi terkasar bahasa ke, sebab nak cepat dan sebagainya. Jadi saya tutuplah. Saya tutup majlis ni lah. Saya bukan penutup ceramah. Rasmi nak baca ni. Belum baca lagi. Saya tutup ceramah saya. Jadi soalan-soalan habis kat sini lah. Jadi saya minta maaf sekali lagi kalau ada apa-apa salah dan silap terkasar. Ayat tadi. Terima kasih banyak atas jasa Ustaz kat saya. Ustaz punya nasihat tentang zakat, tentang solat sangat powerful Ustaz. Jadi itu yang Ustaz ajar kita amal, kita berjaya sampai ke tahap sekarang. Dan terima kasih atas ilmu Ustaz. Setiap bulan saya datang Ustaz sentiasa bagi-bagi ilmu tersebut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya rasmikan Muktamar Sanawi dan Mesyuarat Agung Haujakan kali ke-51. Terima kasih. Majlis merakamkan juta terima kasih. Dengan bismillah kita mulai. Alhamdulillah wassalatu Nabi. Dengan takbir ilahi Rabbi. Selesailah sudah ucapan rasmi. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan dan peresmian oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Ali Hassan bin Hassan, tokoh Majudah Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1443 dan founder CEO Al-Ihsan Sport. Terima kasih bagi pihak majlis daripada pihak tetakuasa di atas kesudian Datuk Yang Berbahagia Datuk untuk hadir bersama-sama kita dan berkongsi sedikit ilmu yang ada padanya untuk insya-Allah kita gunakan pada keluarga kita dalam masa-masa akan datang. Sebagai mengenang jasa di atas kehadiran Yang Berbahagia Datuk, majlis dengan ini mempersilakan Syekh Ustaz Tuan Haji Ahmad bin Haji Tunggal yang dimutul Haujakan Johor untuk menyampaikan sedikit canda hati kepada Yang Berbahagia Datuk. Disilakan. Habis pula. Dah macam Ustaz.
Ada lagi satu tu, ada rezeki. Sekali lagi majlis merakamkan jutaan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, dengan ini kita akan berehat lebih kurang 10 minit bagi pengurusan mesyuarat komputer. Dengan ini majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Ali Hassan bin Hassan yang diiringi oleh Syekh Hadi Ahmad Bintungan untuk menikmati sedikit jamuan yang telah kita sediakan. Terima kasih Datuk di atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin.